Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back guys to Malam Mistik. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Alhamdulillah, hari ni dapat lagi kita berjumpa di segmen Malam Mistik. Sebelum tu aku nak ucapkan kat korang ribuan terima kasih kat korang yang daripada dulu sampailah ke hari ni yang tak pernah berhenti-henti support aku. Terima kasih juga kat korang yang kat Telegram tu, kat Telegram Malam Mistik Family tu yang sentiasa memeriahkan grup. Walaupun kadang-kadang aku rasa macam aku ni di hijack sendiri dalam grup sendiri. Tapi apa pun korang memang awesome. Aku tak lupa juga buat geng The Mystic yang sanggup berkorbankan RM5 sebulan untuk bantu aku untuk pembangunan channel Anas Rahmat ni. Tahu betul aku rasa babe. Terima kasih banyak-banyak buat korang. Tanpa korang entah siapalah agaknya Anas Rahmat ni. Tiba-tiba aku teremo pula. Alright. Malam ni aku nak cerita kat korang satu kisah yang berlaku pada Eva ni yang masa tu menuntut dekat sebuah IPTA dekat negeri Selangor. Tapi Eva ni dia tak bagi tahu aku pula IPTA mana satu yang dia masukkan ni. Tapi daripada pengamatan aku macam tahu universiti yang dimasukkannya ni kat mana. Cuma aku tak boleh lah nak sekap jarang je kan. Nanti ada pula surat saman datang ke depan pintu rumah. So korang agak-agak je lah nanti. Korang agak-agak je dari universiti mana yang aku masukkan ni. Kisah kali ni guys agak panjang sikit. So aku kerat dia jadi 2 episod. Aku harap korang tak marah lah aku tak biasa cerita sampai sejam-sejam ni. Aku kerat dia menjadi 2 episod. So sebelum aku nak start story pasal kisah Eva ni yang dia kirimkan melalui email dia tu, korang kena bantu aku dulu. Belanjalah aku subscribe channel Anas Rahmat ni. Tekanlah button loceng tu kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. Belanja like, komen dan share sekali tu. Alright? So tunggu apa lagi? Malam ni aku ada sikit super excited ni. Jom layan cerita ni. Let's go. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kejadian ni berlaku daripada bermula tahun 2013 hinggalah ke tahun 2016, iaitu sepanjang Eva ni dia belajar dekat universiti tu. Sepanjang 4 tahun Eva ni menuntut dekat IPTA tu, memang dia just stay dekat college yang sama, blok yang sama dan floor yang sama. Kisah Eva ni dia panjang sikit. Aku terpaksa clusterkan kisah dia ni mengikut tahun semester dia belajar supaya kurang mudah nak faham dengan cerita yang aku nak sampaikan ni. Alright. Macam yang aku mention awal-awal tadi, sepanjang 4 tahun Eva belajar ke IPTA ni, dia memang stay dekat satu college je dan blok yang sama, floor yang sama. Yang bertukar hanyalah bilik dengan roommate dia sahaja setiap 2 semester. Kisah ni bermula masa Eva ni semester 2 dekat universiti tu. Masa ni dia belum sedar lagi yang dia sebenarnya terdapat gangguan dalam diri dia. Tanda-tanda awal tu, Eva ni dia kerap terjaga jam 3 pagi. Kalau kata terjaga tu, dia akan tersedar dalam keadaan yang berpeluh-peluh. Sampaikan tahap bantal dia pun boleh jadi lembab. Ada waktu tu kakinya selalu je kena tarik waktu dia tengah tidur. Lepas tu badannya terasa kerap sahaja ditindih. Waktu ni si Eva ni belum lagi bermimpi apa-apa. Cuma setakat gangguan-gangguan macam tu je lah masa dia tengah tidur. Sejujurnya waktu tu Eva ni langsung tak tahu itu adalah tanda-tanda awal gangguan. Eva ni anggap perkara tu adalah normal je. Mungkin sebab dia penat sangat kot dengan schedule universiti dia yang pack tu kan. Tak pun dengan otak dia yang selalu berfikir macam-macam perkara tu kan. Sampaikan ada satu tahap tu, beberapa kawan asrama si Eva yang duduk satu floor dengan dia dah mula pun menegur. Diorang tanya sama ada Eva ni sihat ke tidak. Sebab diorang semua ni nampak macam Eva ni tak berapa nak sihat sangat. Dia nampak macam kurus je si Eva ni. Tapi yang peliknya si Eva ni, dia tak pun rasa diri dia macam tu. Dia rasa badan dia ni normal je.
Cuma yang buat dia rasa lain, bila waktu dia makan, dia akan makan dalam kuantiti yang banyak. Banyak, tak macam biasa. Dia makan banyak. Kalau siapa-siapa yang kawan rapat dengan si Eva ni, diorang tahulah berapa banyaknya yang Eva makan masa tu. Sampai kan ada kawan-kawan dia ni siap bergurau dengan si Eva ni. Dia cakap Eva ni makan macam orang yang ada bela saka. Tapi Eva ni tak anggap perkara tu satu benda yang serius pun. Dia anggap gurauan je. Normal lah kan bagi student macam si Eva ni makan banyak kan. Kisahnya bermula bila pendaftaran subjek untuk SEM 2 bermula. Dekat Universiti Eva ni, kalau kata SEM baru bermula je, diorang boleh pilih lecturer untuk subjek yang diorang ambil. Jadi bolehlah dia pilih lecturer yang sama dengan kawan-kawan dia. Masa first class start, tiba-tiba pula lecturer yang dia pilih tu buat announcement terpaksa remove beberapa orang student sebab kelasnya tu dah terlalu padat. So nama Eva dengan kawan dia ni antara yang terpilih untuk dikeluarkan daripada kelas tu. So terpaksalah Eva dengan kawan dia ni masuk ke kelas sebelah. Sebab kelas sebelah tu tak cukup lagi student. So bolehlah Eva ni menyelit ke dalam kelas tu. So masa masuk kat kelas sebelah tu, lecturernya tu suruh Eva dengan kawan dia ni duduk dekat seat belakang. Yang kebetulannya hanya dekat rear situ je yang masih ada tempat kosong lagi. So baru je Eva ni duduk dekat seat tu, selang beberapa minit lepas tu ada pula satu student lelaki pun baru masuk. Mula-mula tu dia masuk, dia duduk satu row dengan si Eva ni duduk. Tak sampai 5 minit lepas tu, dengan tiba-tiba pula dia pindah duduk dekat seat depan pula. Pelik betul si Eva ni tengokkan tingkah laku budak lelaki ni. Tapi kisah budak lelaki ni kejap lagi aku ceritakan. Kenapa dia tukar seat dekat belah depan pula masa tu, yang tu aku ceritakan sekejap lagi. So aku sambung balik cerita dia. So bila kelas dah bermula, diorang ni diberi satu tugasan. Dalam tugasan tu, diorang ni kena pilih satu topik. Tapi sebelum start nak buat topik tu, diorang kena dapatkan kelulusan lecturernya dulu sama ada topik tu sesuai ataupun tidak untuk diulas. So hari tu, masa habis kelas je, si Eva ni pun bergegas lah jumpa dengan lecturer dia sebab nak bincangkan pasal topik yang dia pilih tu. Lecturernya tu setuju je dengan topik yang si Eva ni nak bawa. Tapi bila time Eva nak belah je daripada situ, tiba-tiba lecturernya tu panggil dia semula. Dia pandang muka Eva, lepas tu dia tanya, "Awak sihat?" Eva ni dia jadi pelik dengan soalan tu. Ramai betul yang tanya dia soalan yang sama, padahal dia rasa diri dia tu sihat je. Tapi Eva ni pun jawab je lah kan. Alhamdulillah, sihat macam biasa je Prof. Lecturer tu terus pandangkan muka si Eva ni. Lepas tu dia terus senyum. Lepas tu dia suruh Eva ni datang ke office dia tengah hari esoknya. Lagilah Eva ni dia terasa pelik. Eva ni tanya jugalah kan, kenapa nak kena jumpa lecturernya tu dekat office-nya tengah hari esok tu kan. Tapi lecturernya tu just jawab, dia cakap Eva ni dia perlukan bantuan. Dan Eva ni memang kena datang office-nya juga hari esoknya. Lagilah buatkan si Eva ni bertambah-tambah pelik. Tapi entah kenapa, dia just angguk je masa tu, tanda setuju yang dia akan datang ke office lecturernya esok. So esoknya, waktu tengah hari tu, Eva pun pergilah ke office lecturernya tu. Entah apa takdir agaknya, kawan yang sepatutnya temankan si Eva ni tapi tak dapat ikut sebab dia ada urusan lain. Terpaksalah si Eva ni tawakal je pergi seorang-seorang. Masa sampai kat area office lecturernya tu, tak adalah Eva ni rasa cuak sangat sebenarnya. Sebab ramai je staff yang tengah kerja kat department tu. So senang cakap, bukanlah Eva ni just berdua-duaan je dengan lecturernya kat office tu. Ada je orang lain. Masa kat ruangan office lecturernya tu, Eva ni dia suruh duduk betul-betul dekat depan dia. Lecturernya suruh duduk. Yang buatkan Eva ni rasa cuak, lepas tu tak selesa, bila lecturer si Eva ni, dia asyik duk senyum je bila pandangkan muka si Eva ni. Senyuman tu macam ada isi tersirat pula katanya. Kata si Eva ni, dia macam senyuman tak ikhlas tau. Macam senyum tu macam something wrong. Macam misteri sangat lah senyuman tu. So cepat-cepatlah Eva ni dia tanya dengan lecturer dia, "Ada apa Prof nak jumpa saya ni Prof?" So lecturer Eva ni pun jawab, "Keadaan awak ni belum teruk sangat. Ada satu student sebelum mata dia lagi merah.
Keadaan dia tu dah teruk sangat dah masa tu. Berkerut-kerut dahi si Eva ni bila dengarkan lecturernya tu cakap macam tu. Apa hal agaknya? Tiba-tiba pula dia cerita pasal dah teruk lah, mata merah lah. Apa kena-mengena student yang lepas dengan si Eva ni pula? Si Eva ni tak faham. Lepas tu lecturernya tu senyum lagi. Penat dah otak si Eva ni fikir masa tu. Asyik duduk senyum je kan. Lepas tu lecturernya tu sambung lagi. Awak kena kurangkan bersendirian atau termenung. Rajin-rajinlah keluar beriadah tengok keindahan alam. Supaya hati dan jiwa awak tu tak kesunyian. Pam. At the moment, bila Eva ni dah dengar apa yang lecturernya tu cakap, terus jantung dia ni jadi berdebar-debar. Dan dalam masa yang sama, barulah dia ni perasan yang lately ni kebelakangan ni memang dia lebih suka habiskan masa just duduk dalam bilik dia tu seorang-seorang. Duduk dekat meja study tu menghadap luar, lepas tu jauh otak dia ni termenung. Seolah-olah Eva ni dia macam berada kat dalam dunia dia sendiri. Waktu tu jugalah dia macam throwback balik tau. Ingatkan kata-kata kawan-kawan asrama dia yang katanya nampak Eva ni macam orang sakit. So cepat-cepatlah si Eva ni tanya dengan lecturer dia. Kenapa Prof kata macam tu Prof? Ada benda yang ganggu saya ke? Lecturer Eva ni dia just senyum je masa tu. Lepas tu dia pesan pula dengan si Eva ni. Jangan tinggal solat dan keraplah mengaji. Kerana itulah pelindung diri yang paling kuat dan ampuh. Kata lecturer Eva tu pada Eva. So waktu tu jugalah si Eva ni baru je perasan yang kebelakangan ni memang dia dah kurang mengaji. Hanya solat wajib semata je yang dia buat. Serius, dia tak pernah perasan semua ni pun hinggalah lecturernya ni sebut tentang semua benda ni. So sebelum Eva nak keluar daripada office lecturernya tu sempat pesan kat Eva. Dia suruh Eva ni datang lagi esoknya dengan sebotol air mineral. Si Eva ni just angguk je masa tu. Masa dia jalan keluar daripada office lecturernya tu, sampai dekat pintu utama, si Eva ni sempat berhenti. Lepas tu dia pusing belakang sebab dia ada feel macam diperhatikan tau. Rupa-rupanya lecturer dia tu tengah berdiri sambil tengok perhati je gerak-geri si Eva ni tengah berjalan tu. Tapi expression muka lecturernya masa tu macam lain macam sikit. Tak tahulah Eva nak describe macam mana, nak gambarkan macam mana muka lecturernya tu. Tapi Eva ni dia boleh agak yang lecturernya tu bukan setakat tengok Eva je sebenarnya tau. Tapi dia macam tengok benda lain yang mungkin bersama-sama dengan Eva masa tu. Mungkin benda tu lah dia dekat dengan Eva waktu tu kot. Mungkin lah. Esoknya Eva datang lagi jumpa lecturernya tu. Dia datang dengan air botol mineral yang lecturernya tu minta. Lepas tu lecturernya tu ambil air botol mineral tu. Dia bacakan ayat-ayat ruqyah. So bila dah selesai, dia pesan dekat Eva ni, dia suruh ambil sedikit airnya tu untuk buat mandian dan selebihnya buat minuman, kata lecturernya tu kepada si Eva. The next day, masa waktu pagi, masa si Eva ni nak mandi, dia pun apa lagi, dia pun campurkanlah air dalam botol mineral tu ke dalam satu baldi ni. Bila siraman air pertama tu kena dekat badan dia, si Eva ni dia dapat rasa itulah pertama kali dia rasa macam mandi air panas kat dalam asrama. Itulah first time dia dapat rasa. Badan dia ni rasa betul-betul punya panas time tu. Tak tahan pula dia dengan kepanasan tu. So cepat-cepatlah dia buka shower. Terus dia sambung siram atas badan dia. Lepas tu terasa sejuk balik badan dia. Pelik betul si Eva ni rasa. Air kat shower tu punyalah sejuk. Tapi air yang kat dalam baldi tu punyalah panas. Padahal dia pakai air yang sama je. Cuma yang kat dalam baldi tu dah bercampur dengan air mineral yang bacaan lecturernya tu. Tapi nak tak nak dia kena juga habiskan air dalam baldi tu. Dia pun tak kuasa nak gayung sikit-sikit. Dia pun apa lagi, dia angkat baldi tu terus siram daripada atas kepala sampailah ke hujung kaki. Memang rasa dia aduh panas, kata si Eva ni. Betul-betul dia rasa tak selesa. Macam terbakar satu badan dia pun ya juga. Masa tu memang macam-macam perasaan yang timbul dalam fikiran si Eva ni. Dan selepas kejadian ni lah bermula pengembaraan alam mimpi si Eva ni.
So lepas daripada saat tu, Eva dah mula bermimpikan perkara yang bukan-bukan. Setiap malam dia bermimpikan benda-benda kotor ataupun berada dekat tempat yang kotor. Ada kala tu dia mimpi terjatuh daripada bangunan tinggi. Tak pun dia mimpi didampingi dengan haiwan-haiwan liar, terutamanya ular dengan anjing. Bila kekerapan mimpi tu terjadi dekat si Eva ni, dia pun mulalah cari maksud-maksud setiap mimpi yang dia alami. Dan barulah dia tahu, rupa-rupanya dia dah diganggu tanpa dia sedar untuk tempoh yang agak lama dah sebenarnya. So bermula daripada kerap terjaga jam pukul 3 pagi, kaki dia ditarik, kerap kena tindih, dan sekarang pula si Eva ni mula bermimpi benda-benda kotor dengan tak elok. Mesti ada yang tanya kan Eva ni dah buat rawatan dengan lecturer dia, tapi takkanlah tak sembuh-sembuh lagi, ya tak? Dia sebenarnya macam ni. Bila seseorang manusia tu yang terkena gangguan pergi dapatkan rawatan, bukan sekali rawatan je dah terus baik dah terus sembuh dah. Ada waktu tu boleh dimakan bertahun-tahun lama dia. Sebab semakin kerap kita ni cuba untuk melawan benda ni, semakin kuat kita ni akan diganggu. Sebab benda tu dia dah mula rasa tercabar dah. So dia akan ganggu makin ekstrim lagi. Alright, back to the story. Waktu ni mental si Eva ni dia dah penat sangat dah. Bila mental dah penat, automatik fizikal pun jadi penat. Mana tak penatnya kan? Dengan tak cukup tidurnya lagi, mimpikan benda-benda aneh setiap malam, dengan kadang-kadang tu tersedar pula pada lewat malamnya. So semua tu si Eva ni dia hadap seorang-seorang diri je. Dia tak cerita pun pada sesiapa pun. Even family dengan roommate dia pun tak tahu keadaan Eva masa tu. Hanya kawan rapat dia je yang tahu macam mana keadaan Eva masa tu. So kesan daripada kejadian ni semua, pembelajaran Eva jadi merosot. Result exam tak memberansangkan langsung compare dengan kawan-kawan dia yang lain. Downnya Eva masa tu hanya Tuhan je yang tahu. Tapi Eva ni tetap bersyukur juga sebab ada kawan-kawan yang memahami dan sentiasa sokong dia masa tu. Memang kawan-kawan baik Eva lah yang banyak membantu dia masa tu. Diorang je yang tahu macam mana nak handlekan si Eva masa tu. So sepanjang SEM 2 tu, memang kawan-kawan baik Eva ni lah yang banyak pantau si Eva ni. Sebab ada masa tu, si Eva ni dia akan berada balik dalam dunia dia sendiri. Berbalik pada student lelaki yang Eva cerita masa awal penceritaan tu, yang tiba-tiba dia tukar seat depan tu. Nak dijadikan cerita, Eva ni dia dapat satu group assignment dengan budak lelaki ni. Kalau time waktu group discussion tu, budak lelaki ni lebih banyak menunduk. Dia langsung tak berani nak bertentang muka dengan si Eva ni. Masa tu, dalam hati si Eva ni dia mula terdetik. Dia fikir, bagus betul budak ni menjaga pandangan. Siapalah mak ayah budak ni? Dia fikir budak ni betul-betul sopan lah. Masa zaman Eva belajar dulu, Facebook menjadi medium utama untuk berhubung antara satu sama lain kalau kata ada group assignment. So ada satu malam tu, tengah Eva ni dia duduk siapkan assignment dia, tiba-tiba budak lelaki ni PM si Eva melalui Facebook. Mukadimah dia of course lah kan, nak tanya pasal assignment lah kan, sebab mamat ni selalu ponteng kelas. Jadi dia tanyalah dengan Eva pasal assignment. Habis cerita pasal assignment, tiba-tiba budak lelaki ni ditanya dekat Eva, "Kau okey tak?" Simple je soalan tu. Pelik pula si Eva ni rasa bila budak lelaki tu tanya soalan tu kat Eva. Angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba dia tanya soalan macam ni. So Eva pun jawab lah, "Okey je. Apa pasal kau tanya macam tu?" So budak lelaki tu pun sambung lagi, "Tak ada apalah. Kau perasan tak? Masa first day aku join kelas ni, aku kan duduk satu row dengan kawan kau tu. Lepas tu aku tukar tempat seat depan. Tak kenapa agaknya masa ni si Eva ni dapat rasakan macam budak lelaki ni macam tahu something tau." Lepas tu Eva ni pun tanya balik dengan dia, "Perasan juga? Apa pasal Kau nampak apa masa tu sebenarnya?" Eva ni, dia ni memang kuris betul dengan budak lelaki tu. Tapi lepas tu dia jawab yang dia tak nampak apa-apa pula, kata budak lelaki ni pada si Eva. Pula lagilah Eva ni rasa pelik. Tadi bukan main je tanya, lepas tu dia cakap dia tak nampak apa-apa pula. Terus Eva ni dia desak budak lelaki tu supaya bagi tahu apa yang budak tu nampak.
Sebenarnya saat ni memang Eva dah tahu dah keadaan diri dia tu memang ada masalah dengan benda-benda ni. Cuma dia tak tahu apa benda yang mendamping kat diri dia tu. Benda apa, dari mana datangnya, kenapa dia mendamping. Sebab yang mengubatkan dia pun tak nak cakap pasal benda ni. Terus Eva ni dia desak-desak budak lelaki tu supaya cerita apa yang dia nampak. Eva ni cakap, "Since kau dah nampak kan, so apa kata engkau cerita je apa yang kau nampak. Kau tak berisau. Aku okey je sekarang ni. InsyaAllah aku boleh hadam." Bila Eva dah cakap macam tu, akhirnya budak lelaki tu pun bercerita. Dia cakap yang dia nampak something berdiri betul-betul dekat dengan Eva masa tu. Dia belah daripada situ pun bukan sebab dia rasa takut, tapi dia cuma terkejut je. Lagipun dia tak nak fokus dia pada study tu terganggu. Tu yang dia belah daripada situ, dia lepak dekat seat lain. Buat pengetahuan korang, budak lelaki tu memang hijab mata dia terbuka. So memang mata dia ni boleh nampak macam-macam benda-benda gaib lah. Dia kata dia nampak benda yang berdiri dekat sebelah Eva tu bentuknya seakan-akan macam lelaki, tapi badan dia berbulu. Bulu berwarna hitam tinggi lepas tu tegap. So sejak daripada conversation kat FB tu, budak lelaki tu lah yang banyak tolong Eva masa tu. Eva tahu bacaan ruqyah pun melalui budak lelaki ni. Sebelum tu Eva ni dia cakap dia memang tak pernah tahu pun kewujudan ayat ruqyah ni. Hinggalah budak lelaki ni yang bantu si Eva tu. Tapi walaupun Eva ni kerap membaca ruqyah, kerap mengaji pun, gangguan-gangguan tu tetap juga berlarutan hinggalah ke hujung semester. Cuma gangguan tu tak sekerap masa awal semester. Mungkin agaknya dalaman Eva ni sedikit sebanyak dah pulih dah. Jiwa Eva pun dah mula hidup semula agaknya. Sebab Eva ni dah banyak pengisian Al-Quran dalam diri dia. Tapi apa benda yang mengganggu dia masa tu, daripada mana benda tu datang dan apa tujuannya dia mendampingi Eva, soalan tu tetap menjadi tanda tanya buat si Eva ni. Yang hairannya bila Eva ni balik cuti semester je, bila dia berada dekat rumah, Alhamdulillah semua gangguan tu hilang. Senang cakap, sepanjang cuti semester tu, bila masa dia bercuti tu, bila masa dia dekat rumah tu, tak ada langsung sebarang gangguan seperti mana yang berlaku masa dia dekat college. Dan masa tu jugalah si Eva ni ingat yang rawatan dia buat dengan lecturernya tu dah pun berkesan. Dia betul-betul fikir yang dia dah bebas daripada gangguan tu. Tapi rupa-rupanya continue next year. So untuk tahun kedua ni, Eva dapat roommate junior, budak fresh baru masuk universiti. Sebelum aku nak cerita kisah gangguan Eva untuk tahun kedua ni, aku nak cerita sikit pasal keadaan kekerasan dan keangkeran dekat floor asrama Eva ni. Dikatakan dekat floor asrama Eva ni terdapat beberapa bilik yang dikatakan agak keras dan angker. Macam-macam cerita lah yang orang dah cerita pasal bilik ni, dan macam-macam cerita lah yang Eva dah dengar. Nak dijadikan cerita, Eva ni boleh pula dia dapat dekat salah satu bilik tu. Yang inform kat Eva ni pun floormate Eva juga, yang kebetulan adalah timbalan ketua floor asrama diorang ni. Dekat floor ni hanya member dia je yang tahu keadaan yang menimpa dekat Eva ni. Orang-orang lain tak tahu. Cuma kawan-kawan baik dia je. So dia pun tanyalah dekat Eva ni sama ada Eva ni nak tukar bilik lain ke tidak. Kalau dia nak tukar bilik lain, kawan dia ni akan tolonglah usulkan pada ketua floor ataupun kat pengetua kolej untuk Eva ni tukar kepada bilik lain. Tapi Eva ni dia tolak. Lagipun masa tu memang dia rasa yang dia ni dah sembuh. Sebab sepanjang cuti sem yang lepas tu, masa dia dekat rumah, memang tak ada langsung apa-apa gangguan yang dia hadap. Kebetulan pun sepanjang dia duduk dekat bilik yang baru tu, yang dia duduk beberapa hari tu, dia pun tak ada rasa apa-apa masalah pun. Roommate junior dia yang baru masuk tu pun nampak okey je. Dia pun tak ada komplain apa-apa yang pelik pun. Eva ni beritahu juga kat kawan dia tu, kalau ada apa-apa yang tak kena dengan dia, dia akan pastikan member dia ni akan tahu dulu sebelum dia bagi tahu kawan-kawan baik dia yang lain. Sebenarnya diorang sendiri ni tak nak kecoh-kecoh sangat pun dengan hal yang menimpa si Eva ni. Diorang risau akan menakutkan junior-junior fresh yang lain yang baru masuk ke college tu kalau tahu cerita pasal Eva ni. Nak jadikan cerita, ada satu waktu tu, masa Eva ni tengah kemas-kemas baju dia masuk ke dalam gerobok tu, tiba-tiba roommate dia yang baru lepas mandi terus masuk ke bilik dalam keadaan tengah berkemban.
spontan jugalah si Eva ni. Dia terperasan ada kesan lebam dekat lengan dengan kawasan betis roommate-nya tu. Masa tertengok tu, terus jantung Eva ni dia jadi duk dak duk dak duk dak duk dak. Cepat-cepat dia tanya kat roommate dia, kenapa badan dia jadi lebam-lebam macam tu kan? Dia tanyalah dekat roommate dia. Terus roommate dia jawab, entahlah kak, saya pun tak tahu. Tiba-tiba je ada lebam macam ni. Jawab roommate Eva. Dalam hati Eva masa tu, kenapalah kau jujur sangat cerita ni dek oi? Cakaplah jatuh longkang ke, kena sebat ke. Ini kau cakap tak ada apa-apa, tiba-tiba lebam tu timbul. Kalau dia tak tahu kenapa jadi lebam-lebam tu macam tu kat badan dia, dah sah-sah lah benda tu punya angkara kan. Perbualan tu terhenti takat situ je. Terus Eva ni dia ajak berborak topik benda lain. Cuba untuk abaikan dengan apa yang berlaku masa tu. Beberapa bulan si Eva stay bilik tu, memang langsung tak ada sebarang gangguan pun yang berlaku dekat dia. Tak ada mimpi pelik-pelik, tak ada bangun-bangun terkejut, tak ada tindihan. Hinggalah pada satu pagi tu, masa Eva ni dia nak pergi ke kelas. Tengah Eva ni dekat bilik kawan dia sambil menunggukan kawan dia bersiap nak pergi kelas sama-sama tu, tiba-tiba salah seorang daripada kawan dia ni bersuara. Dia bercerita. Dia tanya dekat Eva ni, sama ada Eva ni, dia tahu tak yang roommate dia tu, yang junior tu, berjumpa dengan pengetua sebab nak minta tukarkan bilik. Masa ni terkejut jugalah si Eva ni dibuatnya ni. Angin tak ada, ribut tak ada, dah kenapa tiba-tiba roommate dia tu nak tukar bilik? Mestilah ada something wrong kan? So cepat-cepatlah dia tanya dengan kawan dia, apa alasan budak tu bagi tahu yang dia nak tukar bilik? Dia nampak hantu ke kat bilik tu? Eva ni dia macam terus terang je tau dengan member dia tau. Sebab member dia ni pun memang dah tahu tau keadaan si Eva masa tu. Mula-mula tu kawan si Eva ni dia just diam je. Dia macam serba salah nak bagi tahu Eva apa sebabnya budak tu nak tukar bilik. Tapi bila Eva ni dia desak-desak kat member dia, suruh member dia cakap, akhirnya member dia ni bagi tahu juga apa sebabnya. Kawan dia tu cakap budak tu nak tukar bilik sebab dia takut dengan si Eva ni. Budak tu cerita ada satu malam masa dia nak tidur, kebetulan dia mengiring menghadap si Eva ni masa nak tidur ni. Masa tu si Eva ni dah tidur terlentang dah, cuma kepala dia ni menghadap ke dinding. Tengah dia terkebir-kebir nak lelapkan mata dia sambil memandangkan si Eva ni, tiba-tiba si Eva ni dia palingkan kepala dia menghadap ke arah budak perempuan ni. Bunyinya macam tak ada apa-apa yang pelik pun. Tapi masalahnya, badan Eva ni statik je, tapi kepala dia je yang berpusing. Yang buatkan dia lagi cuak dengan tiba-tiba Eva ni boleh pula dia senyum dengan mata dia yang tertutup tu. Sudah. Terkejut gila Eva bila tahu hal ni. Teruslah dia berlari bergegas ke bilik dia semula sebab nak pergi jumpa roommate dia tu. Mujur masa tu roommate dia ni belum keluar lagi pergi ke kelas. Masa tu diorang ni tengah siap-siap je lagi. So cepat-cepatlah si Eva ni terus tanya kenapa suddenly je adik junior sebilik dengan dia ni nak tukar bilik. Walaupun kawan dia dah pun cerita hal yang sebenar, tapi Eva ni nak juga tahu hal yang sebenar daripada mulut budak ni sendiri. Tapi roommate dia tu just diam je. Dia tak bercakap apa-apa pun, seolah-olah macam dia takut dengan soalan si Eva ni. So cepat-cepatlah Eva terus sambung lagi. Eva ni cakap, kenapa awak tak inform saya awal-awal ada benda yang tak kena jadi dalam bilik ni? Kan saya dah pernah pesan kat awak awal-awal dulu, kalau ada rasa tak kena dengan bilik ni ataupun saya sendiri, terus inform saya cepat-cepat. Masa ni memang roommate Eva ni dia diam 1000 bahasa je. Lepas tu Eva ni sambung lagi. Selain daripada awak nampak muka saya ni senyum tengok awak tengah masa saya tidur tu, apa lagi yang awak nampak? Soal Eva ni pada roommate dia. Tapi kali ni barulah roommate dia ni buka mulut. Dia cerita ada satu malam tu, masa roommate dia tengah on call dengan boyfriend dia, tengah dia bergayut tu, kebetulan Eva memang tengah nyenyak tidur masa tu. Tengah dia duduk bergayut tu, sedar tak sedar dengan tak sengaja dia terlelap masa tengah on call dengan boyfriend dia tu. Tapi boyfriend dia tu masih on the line lagi. Masa boyfriend dia nak hang up telefon, tiba-tiba boyfriend dia ni terdengar suara perempuan tengah menangis. Mendayu je suara tu. Tapi boyfriend dia ni memang tahulah yang suara tu bukan suara girlfriend dia.
So esoknya untuk mendapatkan kepastian, boyfriend dia ni pun just tanya dengan girlfriend dia tentang apa yang dia dengar malam tu. Dia tanyalah kan kat girlfriend dia, yang menangis malam tadi tu suara siapa? Suara awak ke? Dia tanya lah, dia ingat suara girlfriend dia lah saja je tanya kan. So roommate si Eva ni pun menafikan lah yang dia yang menangis. Sebab dia dah tertidur pun. Takkanlah dia menangis sambil dia tidur. Tak mungkin lah kan. Kalau roommate dia dah tertidur masa tu, Eva pun dah nyenyak tidur. Habis tu, suara nangis tu datang daripada mana? Eva yang dengarkan cerita daripada roommate dia ni, masa tu memang terkejut gila. Memandangkan masing-masing pun tengah rushing nak pergi kelas masa tu, so conversation tu habis dekat situ je. So petang lepas masing-masing balik daripada kelas, Eva pun ceritalah pada roommate dia apa yang terjadi kat pada dia dulu. Eva ni just terus terang je keadaan dia pada roommate dia tu. So bincang punya bincang, akhirnya roommate Eva ni tarik balik permohonan tukar bilik. Dia kata dia akan stay juga dekat bilik tu. Alhamdulillah. Lepas daripada tu, keadaan back to normal balik. Gangguan pada roommate si Eva pun tak ada lagi dah masa tu. Memang pelik. Sebab dengan tiba-tiba semua perkara jadi normal balik. Si Eva ni ingatkan cerita tu habis sampai tahap situ je. Rupa-rupanya seminggu lepas tu bermulalah episod gangguan pada Eva ni lagi. Alright guys, dah habis dah episod 1 kisah Eva ni. InsyaAllah kita akan sambung next episod lagi lepas ni. Aku harap korang kena layan juga episod yang kedua ni. Sebab ada banyak lagi kisah seram yang berlaku dekat Eva yang aku nak ceritakan kat korang. So, kita jumpa di next episode yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam mistik.